Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari bab 7 iaitu graf gerakan ataupun graph of motion. Dalam bab ni ada dua graf yang kamu akan pelajari. Yang pertama adalah graf jarak masa, okey, untuk belajar di LP. Ini adalah distance time graph. Okey, yang kedua adalah graf laju masa ataupun speed time graph. Ya, dia lebih kurang fizik juga, tapi yang ini mudah sahajalah. Ya, mari kita lihat. Standard pembelajaran untuk kali ini adalah melukis graf jarak masa. Kamu mesti boleh melukis graf jarak masa. Okey, sebenarnya kamu dah belajar di tingkatan 2 dan kamu kena ingat perkaitan antara laju, jarak dan masa. Okey, laju, jarak dan masa yang kamu dah pelajari dahulu. Laju adalah jarak bahagi masa. Okey, itulah perkaitan dia. Laju adalah jarak bahagi masa. Okey, laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa seperti di bawah ni. Graf jarak masa. Okay, graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okay, pada suatu graf jarak masa ini, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui, paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Okey, kadar perubahan jarak terhadap masa. Ini maksud dia jarak per masa. Jarak per masa, iaitu laju. Maka kecerunan ini kamu akan dapat laju. Okey? So, bagaimanakah anda melukis graf jarak masa? Graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan gerakan diperoleh. Yang pertama, berdasarkan jadual jarak masa. Yang kedua, persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, dua ni je. Kalau ada jadual, dah boleh lukis. Ada persamaan pun dah boleh lukis. Okay, yang pertama kita lihat contoh untuk melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Okay, kita tengok contoh pertama berdasarkan jadual. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Masa dalam minit 0, 30, 60, 90, 120. Okey, dia selang 3.30. Jarak yang dilalui konsisten dia bertambah 10, 20, 30, 40. Okey, yang ini mudah ya. Dia dah bagi dah jadual. Okey, arahan dia senang je. Lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. So, macam mana? Pertama, kita pilihlah skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa. Okey, tadi kamu dah tahu paksi mengufuk ni mestilah masa. Jadual kita ya, atas ni, paksi mengufuk mestilah masa. Ini adalah asalan. Olah origin asalan ya. Kita pilih skala yang sesuai. Okey, masa dalam minit. Kita ambil dua petak. Dua petak ni 30, 60, 90, 120. Ikut kesesuaian lah. Ikut kepada kesesuaian. Kalau di graf kamu tu, biasa kamu guna tu, yang satu ni petak ni, 5, 10. 10 ni, 10 petak kecil ni 2 cm kan. So, ikutlah kesesuaian. Untuk paksi mencancang kita adalah jarak dalam kilometer. Salin je dia punya label ni. Dan tulis 10, 20, 30, 40. Pilihlah skala yang sesuai. Kalau soalan dah beri skala, ikut skala yang diberi. Ya. Next, kita plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Okey, pasangan kita ada 0, 0 iaitu asalan. Next, kita ada 30, 10, 60, 20, 90, 30 dan seterusnya 120, 40. Okay, langkah yang seterusnya, sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak masa seperti di sebelah. Wajib guna pembaris macam ni. Sambungkan sahaja. Ya, dari asalan ni pun kena sambung lah. Sebab jadual kita ada 0, 0. Ya, mesti sambung asalan ya. So, jarak dia daripada 0 hingga 40. So, siap. Senang sahaja kan?
Okey, macam mana nak melukis graf jarak masa menggunakan persamaan? Contoh yang kedua. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. S sama dengan 80T ini adalah persamaan. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey. Pertama sama juga kita kena binakan jadual. Macam tadi dah bagi jadual, senang terus buat je. Kali ni dia bagi persamaan. Macam mana sekalipun kita kena buat jadual dulu bagi persamaan kita. S sama dengan 80T. Okey. So, kita ambillah masa kita T, unit dia jam. Jarak kita S, unit dia km. Kalau kita ada S sama dengan 80T. Kalau T kosong, S kosong lah. Kalau T 1, S 80. Kalau T jadi 2 jam, S jadi 160. Dan kalau T 3 jam, S 240. Settle jadual. Next step. Kita lukis graf jarak masa seperti di sebelah dengan memplot titik berdasarkan jadual yang dibina. Okay, ini jadual kita tadi. So, kita kena pilih skala yang sesuai. Jangan lupa kita pilih skala yang sesuai. Dan kita punya paksi mengufuk adalah masa. Okay, ini asalan. Masa kita jam. Okay, letaklah 1, 2, 3. Kosong tu kat sini lah. Asalan. Next, paksi mencancang kita jarak. 80, 160, 240. Senang sebab dia skala dia bertambahan dia sekata. 80 tambah 80 tambah 80. So kita ambil je terus nombor dia. Okey, kita plot titik dia 100 kat sini, 180 kat sini, 2 160 di sini, 3 240 di sini. Lepas tu kita sambungkan. Dah siap. Okey, senang. Tapi ada tips. Garis kita ni, kita boleh lukis dengan memplot sekurang-kurangnya 2 titik yang berkaitan sahaja. Mungkin tak perlu pun banyak-banyak point. Kita tak perlukan banyak point. Kita perlukan 2 point sahaja. Okay? Lebih mudah sebab dia garis linear. Linear tak perlu banyak point. Kita lihat contoh yang di mana cikgu gunakan 2 plot sahaja. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8 tolak 1/5T. Dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40. Okey, di sini kita ada julat. Bila kita ada julat 0 hingga 40 bagi masa minit kita T. Tengok ada simbol sama dengan. Ada simbol sama dengan. Maksudnya julat ni dia tak boleh lebih daripada 40. Okey? Sama dengan 40 boleh. Tak boleh kurang daripada 0. Negatif 1 tak boleh lah. 0 boleh. Tadilah kita nak apply 2 titik. Kita ambil 0, 40. Macam mana caranya? Ya. Okey, penyelesaian kita diberi persamaan kita ini. S sama dengan 8 tolak 1/5T. Kita buat satu jadual. Okey, T dan S. 2 bahagian je kita sediakan. 2 sahaja. Sebab kita nak gunakan 2 titik. 0. Yang tadi tips kita. Boleh dilukis dengan memplot sekurang-kurangnya 2 titik yang berkaitan sahaja. So kita nak 0. Kalau T kita 0, apa jadi dengan S? S akan jadi 8 sahaja. Sebab 1/5 darab 0, 0. So S kita 8. Kalau T kita 40, apa jadi dengan S? Kalau T kita 40, kita masukkan nilai, kita akan dapat S kita 0. Ya? So sekarang jadual kita dah ada. Kita lukislah kita punya graf jarak masa. Sini asalan kita. Sini adalah paksi masa. Untuk mengufuk paksi masa ya. Kali ini masa kita minit. Letakkan skala yang sesuai lah. Kita ambil petak-petak macam ni selang ya. 10,
20, 30, 40. Tak boleh letak kosong terus 40 kan. Nanti besar sangat skala kita. Kita kecilkan sedikit. 10, 20, 30, 40 ya. Untuk paksi Y kita adalah jarak dalam kilometer. Kita ada kosong dan 8. Kita ambil lah 4, 2, 2, 2. So 2, 4, 6, 8. Tak bolehlah kosong terus 8. Okay, apa jadi kat tengah-tengah tu kan. Kita bagi dia kecil sikit skala dia ya. So next kita tandakan. Bila T kosong, kita punya jarak S8 di sini. Bila T kita 40, S kita kosong. Gariskan sahaja menurun ke bawah. Inilah kita punya graf jarak masa bagi larian Jaswinder Singh tadi. Sangat mudah ya. So kesimpulannya, bagi suatu graf jarak masa, paksi mencancang awak kena tahu, paksi mencancang mesti jarak. Paksi mengufu adalah tempoh masa, ikut jadual ataupun maklumat di soalan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini, iaitu graf jarak masa. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye.